Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhalu bihil uqada wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul qawatim wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Masjid Jami Simpang 4, yang dimuliakan pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala gerakkan hati kita, Allah Taala beri taufik dan hidayah, kekuatan untuk kita sama-sama menghadirkan diri ke masjid rumah Allah yang mulia ini untuk kita meneruskan kefarduan yang Allah Ta'ala tentukan kepada diri kita, iaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu menjadi kewajipan kepada tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu, Nabi kata kefarduan, wajib di atas tiap-tiap lelaki dan perempuan yang mukallaf. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang hadis qudsi, iaitu hadis yang mafhumnya daripada Allah Ta'ala, percakapan kalamnya daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu ni, orang yang ada ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal adakah sama alladzi ya'lamu, di antara orang-orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tak mengetahui? Tentu tak sama. Orang yang jahil di sisi Allah Ta'ala dengan orang yang mengetahui tentang hukum agama Allah Ta'ala tentu tak sama. Sama di segi darjah mana? Pangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Orang jahil ni seperti mana tak ada panduan, tak ada pedoman, tak tahu nak apa dah segi kata ibadah ni, kata tak ada pedoman, dia kena ikut hak mana? Hak tu orang jahil. Kalau orang yang mengetahui buat ibadah sesuatu tu, dia tahu hak mana sah, hak mana yang batal, hak mana yang boleh, hak mana yang tak boleh. Hak segala hukum-hukum syarak dia tahu. Hak ni keistimewaan orang yang jahil, orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu. Baik, InsyaAllah kita akan bicarakan hadis kursi bersama ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala
ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Allah Ta'ala seru, Allah Ta'ala panggil, wahai anak Adam. Sebab apa yang kita katakan anak Adam ni? Sebab kita ni titih tok nenek kita daripada Nabi Adam. Kullukum li Adam. Semua, kullukum, mula sekalian kamu ini anak Adam. Ni kata Rasulullah, kullukum li Adam, mula sekalian kamu ini anak Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu daripada tanah. Diciptakan Adam itu daripada tanah. Diperintahkan kepada malaikat untuk mengutip tanah-tanah yang ada di muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala jadikan, ciptakan satu lembaga yang dinamakan Nabi Adam. Lembaga duduk dalam syurga, tak ditiupkan roh lagi. Banyaklah peristiwa-peristiwa berlaku ketika mana Nabi Adam diciptakan sebelum ditiupkan roh lagi. Diambil rusuk kanan Nabi Adam, kemudian pembentukan Nabi Adam. Kita ni asal kita ni daripada mana? Daripada ludahan syaitan iblis. Tu kita ni bentukan daripada Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu daripada tanah. La fadla li arabiyyin, kata Rasulullah, tidak ada kelebihan di antara orang-orang Arab ke atas orang-orang Ajam selain daripada bangsa Arab. Tak ada kelebihan langsung. Tak ada kelebihan langsung. Kelebihan kita rupa paras tu adalah, tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada kelebihan sikit pun. Illa istisna dia tu, kecuali dia tu, illa bitaqwallah, melainkan dengan takwa, takut kepada Allah Ta'ala. Hak tu kelebihan kita di sisi Allah Ta'ala. Tak kiralah bangsa apa sekalipun, takwa dia lebih, amal ibadah dia lebih, takut dia lebih, pangkat dia di sisi Allah Ta'ala tinggi, dekat dengan Allah Ta'ala. Yang paling dekat makhluk Allah Ta'ala ni ialah Rasulullah lah. Diciptakan Rasulullah daripada cahaya. Sebelum lagi diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan sekalian alam ini, Allah Ta'ala ciptakan dulu, iaitu Nur Muhammad. Selain daripada masih Allah, barang yang selain daripada Allah tu semua makhluk. Mula-mula diciptakan Nur Muhammad. Satu ketika Nabi Adam duduk di dalam syurga, lalu Allah Ta'ala tiupkan roh. Allah tiupkan roh, Allah Ta'ala tiupkan roh benih Rasulullah, cahaya Rasulullah ke dalam tubuh badan tulang sulbi Nabi Adam. Lalu malaikat pakat-pakat upati tengok, takjub, ajib, terpegun, balik. Lalu berkatalah Adam, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tengok mana titih yang akan turun Nabi semula-mula makhluk ni. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk benih daripada tulang sulbi Nabi Adam ni yang dibawa pada Nabi Muhammad ni turun ke tapak tangan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam tengok betapa hebatnya, betapa terpegunnya sampai di Khalid asyik. Lalu Nabi Adam kata, oh, sebab inilah aku diciptakan untuk memasukkan benih sulbi cahaya Nur Muhammad ke dalam tubuh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam melihat, patutlah aku melihat segala dalam syurga ni terdapat dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Hak kita nak sambut, kita dah sambut ni, iaitu Maulidir Rasul, kekasih Allah. Siapa yang tak kenal Rasulullah dulu, kini dan selamanya? Siapa yang tak kasih dengan Rasulullah? Siapa yang tak sayang dengan Rasulullah? Dalam hati dia ni, kalau tak ada cita-cita sayang, kasih sayang dengan Rasulullah, nak bersama Rasulullah, maka satu hari dia pada masyarakat dia tak akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Walaiyazubillahi min zalik. Baik, kita teruskan dengan hadis kursi yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Allah Ta'ala kata, wahai sekalian manusia, wahai sekalian anak Adam, aku heran melihat orang yang menyakini kematian tetapi ia masih bergembira. Tahu diri kita nak mati, tahu diri kita ada kesudahan, tahu diri kita ada tempat-tempat, beberapa tempat yang kita masa-masa yang akan kita tempuhi. Kita selalu duduk dalam alam roh, duduk kemudian duduk dalam alam kandungan, kemudian kita duduk dalam alam dunia. Kita akan melalui beberapa alam lagi setelah kita mati. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, wahai manusia, aku heran melihat orang yang menyakini kematian tetapi ia masih bergembira. Kita tahu kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang bernafas itu akan melalui kematian. Tapi kita tak ada persediaan untuk melakukan, untuk menghadapi kematian. Apa amalan-amalan yang kita buat? Berapa banyak amalan-amalan yang kita buat? Sedangkan kita akan melalui beberapa fasa yang kita akan yang bekalan-bekalan yang kita akan gunakan untuk keperluan-keperluan kita yang akan datang sewaktu mati nanti ni. Waktu mati, bekalan yang kat dunia ni yang akan menolongkan kita untuk menjawab soalan-soalan, untuk soalan-soalan dari malaikat. Allah Ta'ala kata, walaupun kamu nak mati, kamu tahu diri kamu nak mati, apa keperluan kamu, apa bekalan kamu, sedangkan kamu ni sedang tengok duk bergembira, kita duk seronok. Kita lain daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat rindu, cinta kepada kematian. Kita kalau sebut kata mati, takut. Takut sebab apa? Tak buat persediaan. Sedangkan kita tahu nak mati, kita tak bersedia. Sahabat-sahabat ni merindui dengan kematian. Allah Ta'ala heran. Wahai anak Adam, kamu akan menghadapi kematian sedangkan kamu masih bergembira, masih hidup seronok, masih bersukaria, masih duduk rasa duduk berangan-angan panjang, seolah-olah kita ni akan hidup selama-lamanya. Kita tengok peristiwa setiap makhluk, apa benda yang tak musnah, apa benda yang tak mati. Kita tengok Fir'aun, seorang raja Mesir yang paling orang tahu, sihat dia ni langsung kata demam, sakit sesemua pun tak ada, tapi akhir hayat dia mati juga. Fir'aun. Wa ajibtu liman ayqana bil hisabi, dan aku heran. Allah Ta'ala kata lagi, wahai anak Adam, aku heran melihat orang yang mencari hari hisab tetapi ia masih terus mengumpulkan harta, walaupun dia yakin satu hari nanti kita akan menghadapi hari hisab, hari perhitungan daripada Allah Ta'ala. Setiap amalan-amalan yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, di padang mahsyar. Satu padang yang luas. Setelah berlakunya kiamat, setelah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala bangkitkan setiap manusia daripada kubur masing-masing. Maka berkumpullah kita di padang mahsyar. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, aku heran melihat orang yang mempercayai hari hisab tetapi ia masih mengumpul harta, walaupun kita akan menghadapi satu masa, satu ketika, iaitu hari penghisaban, hari perhitungan di padang mahsyar. Kita tahu, kita percaya, kita yakin, ni iman kita, keyakinan kita dalam hati, satu hari nanti ada hari penghisaban, hari perhitungan dengan Allah Ta'ala.
kita balik. Allah Ta'ala heran, walaupun hantau hang duk balik lagi, kita duk balik lagi, kita duk lalai lagi, mengumpul segala harta-harta kemewahan dunia, mengumpul segala harta benda, mengumpul segala pangkat pada segala benda-benda yang menjadi kemewahan di dunia ni, harta benda, pangkat, derajat, nama, duk kumpul, duk kumpul. Sedangkan kita akan menghadapi satu hari di mana tak berguna satu apa perkara tu, melainkan dengan datang dengan hati yang salim di akhirat nanti. Tak guna apa langsung. Masa tu langut kita. Pada masyari kita pakat duduk depan masyar, kita berlangut, duduk dalam keadaan langut, menanti hari penantian, menanti hari pertemuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hari itu nafsi-nafsi, nafsi-nafsi masing-masing, anak-anak masing, ibu-ibu masing, ayah-ayah masing-masing. Tak kata kita pun tak kenal anak kita tak kenal pun suami kita pun tak kenal adik-beradik kita. Mailah anak-anak kita minta satu syafaat, minta satu habuan pahala. Kurang-kurang kata dapat hari itu, dapat subhanallah, alhamdulillah, nak minta hari itu. Kita pun masa tu kita pun tak bagi, sebab hari itu hari masing-masing, tak kenal siapa masa tu. Duduk keadaan kita berpakaian, tak ada satu pakaian apa pun kita tak pakai, melainkan orang-orang yang dulu ni, nabi-nabi dan orang-orang dulu ni, dia memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Hak tu di ketika mana kita di padang mahsyar. Berapa puluh tahun yang kita duduk melangut tu? 40 tahun. Kita melangut, tak ada perhitungan lagi, tak ada perhisaban lagi. Hak ni yang dikatakan syafaat. Syafaat daripada Nabi. Mana-mana, siapa-siapa yang dulu ni di dunia tu, dia asyik, dia selalu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dia akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan. Kata Allah Ta'ala lagi, wa ajibtu, dan aku heran, liman ayqana bil qabri kaifa yadhaka. Wahai anak Adam, aku heran, kamu akan masuk di dalam kubur. Kamu akan masuk di dalam kubur sedangkan kamu masih bergembira. Allah Ta'ala tujukan kepada kita, wahai anak Adam, kamu akan dimasukkan, dimasukkan ke dalam kubur sedangkan kamu masih lagi bersukaria, kamu masih bergembira. Kita tahu tiap-tiap kita ni akan mati, tapi keadaan kita ni sekarang, adakah kita sanggup, adakah kita masih dengan bersukaria, dengan gelak ketawa, tanpa membawa bekalan untuk menghadapi satu hari nanti, iaitu bila kita dimasukkan di dalam kubur bersendirian kita. Tak ada siapa yang tolong kita, melainkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah heran, wahai anak Adam, kamu akan menghadapi hari kematian, kamu akan menghadapi hari penghabisan, kamu akan menghadapi hari sakaratul maut, sedangkan kelakuan kamu masih lagi seperti mana tak sanggup, tak mau Nabi. Kita dengan keadaan kita sekarang ni, kata harap, kata amalan-amalan kita ni tak tentu lagi Allah terima tak terima. Wallahu a'lam. Amalan yang tak khusyuk, amalan yang tak sempurna, amalan yang tak teramana. Kadang-kadang berpuluh tahun kita fikir sekali, berapa banyak kita semayang amalan amal, semayang kita tu kita rasa diri kita ni khusyuk, kita tetap hati. Daripada pendapat Imam Ghazali, syarah
salah satu rukun-rukun semayang yang Allah Ta'ala terima, iaitu khusyuk dalam semayang. Kalau kita tak tahu dah, kalau kita tak harap daripada syafaat Nabi, kita tak harap daripada pertolongan Nabi, tak tahulah kita nak ikut mana. Hatu yang kita penting salawat-salawat tu. Penting salawat, mencintai salawat ke atas ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, Allah Ta'ala selawat. Amalan-amalan lain Allah Ta'ala tak lakukan, Allah Ta'ala tak buat. Tapi dengan selawat innallah, bahwasanya Allah Ta'ala bersalawat ke atas Nabi dan malaikatnya. Kemudian Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada hamba dia, ya ayyuhalladzina amanu sallu, salawat oleh sekalian kamu. Sebab apa yang kita kena selawat ni? Sebab apa yang kena selawat? Salah satu daripada pertolongan syafaat kita di akhirat nanti, iaitu syafaat daripada Rasulullah. Mana syafaat kita yang lain? Kalau kita harap kata sembahyang tadi, takbir ni berapa kerat, berapa masa yang kita ingat. Amalan-amalan lain tak ada. Ada yang kata amalan-amalan yang naik-naik ke langit dihumban balik. Sebab ada perasaan, ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dikeji, tak naik, tak ikhlas, ada riak, ada ujub. Benda-benda ni kita kena buang. Nak buang macam mana? Nak kena belajar, nak kena mengaji, nak kena tuntut ilmu, baru kita kenal, baru kita tahu. Mudah-mudahan kita dapat tepis segala sifat-sifat mazmumah dan menimbulkan dalam hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Ikhlas. Ikhlas. Perkara ni memang susah nak buat, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Doa tu penting. Mudah-mudahan segala amalan kita tak ada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah, riak, takbur, apa pun sekalipun. Tu kita tak sentuh lagi dengan berkenaan dengan solat kita tu sah tak sah. Segala rukunnya, segala sunat dia, adakah kita tahu? Adakah semata-mata kita sekarang ni buat amalan hanya mengikut orang, ikut orang. Orang kata sembahyang macam ni, buat macam ni, kita pun buat. Kita pun tak ada bezakan di antara rukun dengan sunat, dengan benda-benda yang boleh membatalkan sembahyang. Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Segi akidah kita, adakah kita sekarang ni dah sempurna dengan akidah kita, mengetahui apa-apa hukum syarak yang diturunkan ke atas kita berkenaan dengan hukum akidah, pegangan kita dalam hati, adakah sempurna ataupun tidak sempurna? Apakah benda yang diwajibkan ke atas kita, adakah kita tahu ataupun kita tak tahu? Adakah kita jenis imam maqali, ingat jenis ikut orang? Pak aku dulu, ayah aku dulu Islam, aku pun Islam. Pak aku dulu, ayah aku kata Allah Ta'ala tu ada, aku pun kata ada. Ada tu macam mana? Tak sempurna lagi, kena cari lagi. Duk kena belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Takut satu hari di padang kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diri kita mufti. Keadaan diri kita tak ada apa-apa dah berkelam. Sedangkan kita duk ingat dulu ni, aku dulu ni dunia ni dengan amalan-amalan yang banyak, dengan amal-amal soleh yang banyak, dengan bersedekah yang banyak, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba di padang masyarakat kita kosong, tak ada apa, tak ada apa sekarang. Rugi kita, rugi, rugi. Seperti mana orang-orang yang tak melakukan amalan, dia pun masuk neraka, kita pun masuk neraka. Sebab apa? Amalannya kita tak lakukan, tak mengikut landas, tak mengikut cara-cara yang syarak suruh. Sebab kita amalan-amalan jenis kata ikut orang, bahaya.
kena wajibkan ke atas kita menuntut ilmu. Kita nak mesahkan amalan-amalan kita. Kita takut kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan kita tak ada bawa apa sekalipun. Kemudian dia kutip dosa-dosa orang pula. Tu kita takut. Wal'iyyazubillahi min zalik. Ya abna Adam, wahai anak Adam, ajibtu liman ayqana bil akhirah kaifa yasrahu. Wahai anak Adam, aku juga heran melihat orang yang meyakini akan masuk kubur, tetapi ia masih tertawa. Dan aku heran melihat orang yang meyakini akhirat, tetapi ia masih bersenang-senang. Wahai anak Adam, aku heran melihat kamu yakin dengan hari akhirat, percaya dengan hari akhirat, tetapi Allah Ta'ala kata kamu masih bersenang-senang, masih bergembira, masih tak ingat satu masa nanti kamu menghadapi satu hari yang cukup dahsyat, cukup hebat, iaitu satu hari penghabisan yang dinamakan hari akhirat. Sedangkan kamu masih bersenang-senang. Keadaan kita sekarang, kita ni lalai, kita ni tertipu dengan dunia. Wa mal hayata dunya illa al mata'ul ghurur, kata Allah. Tiada ada kehidupan di dunia ini melainkan hanya tipu daya semata-mata. Kita ditipu dengan harta benda, kita ditipu dengan anak-anak, kita ditipu dengan pangkat derajat, kita ditipu dengan segala-gala habuan yang Allah Ta'ala duga, Allah Ta'ala uji kita di dunia ni, tertipu kita. Sedangkan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, di akhirat ni tak ada kesudahan. Akhirat ni tak ada kesudahan. Bukan kata sehari dua hari, bukan kata setahun dua, bukan kata 1000-2000 tahun, bukan kata 2-3 juta tahun, tapi kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Bayangkanlah kalau kita masuk dalam neraka, bayangkanlah syahadah, pengakuan kita orang kafir mati dalam keadaan kufur, Allah Ta'ala tempatkan mereka ke dalam neraka, bukan sehari dua, selama-lamanya menderita dalam kesesaan azab yang cukup pedih. Bayangkanlah, sedangkan kita duduk kat dunia ni berapa tahun ya? Yang Nabi kata umat umatku ni hanya ada 60 tahun hingga 70 tahun. Hak tu umur kita. Sedangkan kita di akhirat nanti kita duduk selama-lamanya. Kalau kita bayangkan kalau Allah Ta'ala seksa kita setahun di neraka bersamaan dengan berapa tahun di dunia ni. Bayangkanlah, sanggup tak sanggup? Jangan ada cita-cita dalam hati kita walaupun seketika. Tak apa, kalau ada iman sebesar zarah, walaupun kita tak melakukan amal ibadah pun masuk juga dalam syurga. Dia cita-citanya tu. Nak buat amal ibadat. Jangan. Adakah kita sanggup? Janganlah terlintas di dalam hati kita. Walaupun sesaat, walaupun seketika, walaupun kita nak lalu di tepi neraka pun, jangan ada cita-cita macam tu. Adakah kita sanggup? Sanggupkah kita dengan api neraka yang menyulang-julang tinggi api dah? Wal'iyyazubillah. Seperti yang api neraka jatuh ke bumi ni, ke dunia ni, maka habis, hancur lebur. Hak tu bayangkan, sanggup atau tidak sanggup, sanggup ataupun kita tak sanggup untuk menghadapi siksaan-siksaan dalam api neraka. Wal'iyyazubillahi min zalik.
Ya bani Adam, wahai anak Adam, wa ajibtu liman ayqana bid dunya wa zawaliya kaifa yatma'inu ilaiha. Wahai anak Adam, aku heran melihat orang-orang yang meyakini hidup di dunia dan segala bencananya, tetapi yang masih terus tenteram bersamanya. Allah Ta'ala, aku heran anak Adam, wahai anak Adam, aku heran melihat orang yang meyakini hidup di dunia dan segala bencananya, tetapi yang masih terus tenteram bersamanya. Keadaan dunia kita sekarang ni bermacam-macam berlaku dengan kata benda-benda maksiat, dengan kata bencana, dengan kata bala-bala, tapi kita masih duduk dalam keadaan kita tenteram lagi. Jadi saya yang kita ingat tu pun COVID baru ni habis-habis jadi biasa boleh lah. Duduk orang segala tempat-tempat hiburan ditutup, segala ibadat, tempat-tempat pesta ditutup, segala tempat-tempat perhimpunan orang takut nak pergi. Habis kata COVID ni, saat dia orang takut, dia kembali kepada asal balik. Hak tu kata manusia, dinamakan manusia ni pun lalai, adik, tertipu kita dengan keadaan dunia. Walaupun Allah Ta'ala bagi bala-bala untuk menyedarkan manusia, untuk menyedarkan umat Nabi Muhammad, tapi kita masih lalai dengan keadaan tertipu dengan dunia. Sedang saya kemudian menjadi balik. Tu Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, aku heran, aku bagi bencana, aku bagi bala, aku bagi segala untuk menyedarkan kamu, tapi kamu kembali balik sedang asal. Kemudian kembali kepada asal, melakukan maksiat-maksiat, melakukan kejahatan-kejahatan kepada Allah Ta'ala tanpa kita takut. Walaupun kita tahu diri kita sedang, Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala tengok kita, kita masih sanggup nak buat benda-benda tu. Allah Ta'ala tengok kita. Ni malaikat kiri kanan kita sentiasa mematikan kita, sentiasa mencatat amalan-amalan kita. Tu pun sebab apa? Salah satunya hati kita dah gelap, hati kita dah hitam. Hitam sebab apa? Gelap sebab apa? Banyak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah, banyak melakukan maksiat-maksiat, banyak melakukan perkara-perkara yang keji. Allah Ta'ala gelapkan hati kita, tak nampak cahaya nur. Wal'iyyazubillah. Orang macam ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang tu orang macam ni Allah Ta'ala bagi lagi, walaupun dia kufur nikmat, walaupun dia tak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tambah lagi kesihatan dia, lagi Allah tambah lagi baik lagi, kemewahan dia, harta benda dia Allah Ta'ala tambahkan lagi. Kadang-kadang nikmat-nikmat ni kita kena ingat dia ada dua nikmat. Pertama nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hak tu panggil nikmat yang sebenar. Yang kedua nikmat juga nikmat secara istidrak, talab istidrak. Allah Ta'ala mempermuakan, Allah Ta'ala bagi, walaupun hang deraka dengan aku, walaupun hang jahat dengan aku, walaupun hang tak melakukan amalan-amalan soleh yang aku lakukan, aku suruhkan, yang aku suruh, yang Nabi suruh, lawan lagi, hina Nabi, hina Allah Ta'ala, aku tambahkan lagi. Tapi ingat, satu hari kamu akan merasai apa yang telah kamu lakukan. Allah Ta'ala ambil secara terkejut, tiba-tiba Allah tarik nyawa dia. Wal'iyyazubillah. Hak ni nikmat-nikmat yang berbentuk istidrak. Allah Ta'ala mempermuakan, Allah Ta'ala bagi halik seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun. Contoh yang kita sekarang ni, orang-orang kafir, kita tengok sekarang ni, yang mewah siapa dia? Orang kafir. Bukan kata mereka ni pada setakat kata kemewahan, tak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, bahkan dia kufur, hina Nabi kita, keji Nabi kita. Allah Ta'ala tak apa. Satu hari
Satu ketika kamu akan dapat balasan. Sebab dunia ni bukan selama-lamanya yang kita akan hidup. Kita ada hari pembarisan, iaitu hari akhirat nanti. Ya bani Adam, ajibtu liman huwa alimun bil lisani jahilun bil qalbi. Wahai anak Adam, aku heran melihat orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang bijak pandai dengan lidah tetapi jahil dengan hati. Wa'iyyazubillah. Mulut pandai berkata-kata, mulut pandai berbicara tentang hukum agama, sedangkan dalam hati dia tak melakukan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Tak melakukan apa yang diucapkan. Hak ni Allah Ta'ala, wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata, aku heran melihat kamu ni, pandai sangat, pandai berkata-kata, pandai bercakap dengan orang, sedangkan kamu tak melakukan apa yang kamu melakukan. Wal'iyyazubillah. Orang yang ni Allah Ta'ala akan kumpan dia ke dalam api neraka. Pandai berkata-kata, pandai bercakap-cakap, sedangkan dia tak lakukan. Allah Ta'ala khitabkan, Allah Ta'ala tujukan kepada anak-anak Adam. Wa'ajitu ya abna Adam, wa'ajitu liman yadhuru bil ma' wa huwa qumurul tahirul bil qalbi. Wahai anak Adam, aku heran melihat orang yang menyucikan dengan air, sedangkan hatinya tidak bersih. Allah Ta'ala kata, aku heran melihat kamu anak Adam mengambil wuduk air semayang, menyucikan dengan air, sedangkan hati kamu tak bersih. Sedangkan hati kamu ni ada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah dalam hati kita ni, dalam hati. Segala sifat-sifat ujub, segala sifat-sifat riya, segala sifat-sifat sum'ah, segala sifat-sifat dengki, segala sifat-sifat yang tercela, segala sifat-sifat sombong, takbur. Walaupun Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, aku heran kamu dah ambil air semayang menyucikan anggota badan kamu, menyucikan anggota-anggota wuduk daripada kekotoran, sedangkan hati kamu tak sucikan, kamu tak bersihkan dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dikeji Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih luaran, bersih daripada segi luaran zahir. Kita ambil air semayang basuh muka bersih. Berapa kali sehari kita ambil? 5 kali semayang fardu, semayang fardu. Berapa kali kita ambil? Kalau itu kaedah tu bersih anggota-anggota wudu. Sedangkan Allah Ta'ala heran, Allah Ta'ala ajibtu ya abna Adam, aku heran wahai anak Adam, kamu membersihkan anggota-anggota wudu kamu, sedangkan kamu tak membersihkan hati-hati kamu daripada sifat-sifat mazmumah. Dengki ke orang sini, dengki ke orang sana, buat kenat orang sini, buat kenat orang sana. Perkara-perkara ni benda-benda yang ada dalam hati kita kena bersihkan. Sebab amalan sifat-sifat ni dia akan merosakkan segala amalan-amalan kita. Dia akan menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Dia akan menghapuskan segala amalan-amalan soleh kita. Puasa kita, solat fardu kita, solat berjemaah kita, solat fardu kita, zakat kita, sedekah kita, semua amalan-amalan yang kita lakukan ada akan terhapus sekiranya ada di dalam hati kita ni sifat-sifat yang keji, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati kita. Ingat, apa benda sekalipun yang ada pada
saudara-saudara kita. Apa benda ada sekali nikmat-nikmat ada pada saudara kita, itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, bukan nikmat daripada dia ada. Nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Kita nak dengki buat apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni pun banyak. Nikmat yang kita bagi Allah Ta'ala kurniakan kita ni tak terhitung banyak dah. Kita duk niat, duk nampak ada nikmat-nikmat, duk asahi hati yang lain. Sebab apa? Sebab hati kita ni sakit. Sebab hati kita ni sakit. Rawatlah. Rawatlah, kata ulama. Nak rawat dia dengan zikir, baca Quran, belajar mengaji. Kita tahu sifat-sifat yang mazmumah. Kita boleh tepis daripada hasutan syaitan. Tak ada seorang pun yang syaitan iblis ni dia tak hasut. Buat elok dah. Tak mau dah dengki ke orang, tak mau dah buat sakit hati orang, tak mau dah buat sebab dalam hati ni sifat-sifat riak, sifat-sifat ujub. Tapi kadang-kadang iblis syaitan ni dia main juga. Hak tu yang kita kena ada ilmu untuk kita tepis, untuk kita lawan iblis, godaan-godaan daripada syaitan yang direjam. Syaitan dia tak akan putus asa ke atas umat Nabi Muhammad ni. Dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala, dia akan sesat umat Nabi Muhammad sehingga ke hari hayat, sehingga penghujung. Tu kata setengah ulama, ketika mana kita nak meninggal dunia, kita kena mati, ketika mana sakaratul pada malaikat Israel menjemput kita, ketika itu pulang terakhir, dia akan hurung kita seperti mana bangkai yang dihurungi dengan lalat-lalat. Bolehlah dia nak menyesatkan kita. Takut kita ketika itu. Kalau akidah kita tak kuat, kalau pegangan kita tak kuat, dia akan bawa macam-macam fitnah-fitnah untuk menyesatkan kita daripada mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan yang Esa. Dia akan bawa satu dalil, dia akan bawa satu hujah, sampai ke kita ni kalau tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala, wal'iyazubillahi min zalik, kita terkandas mengikut amalan kita. Kalau amalan kita dunia tu kita baik, mudah-mudahan kesudahan husnul khatimah. Kalau amalan kita jahat, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kesudahan kita dengan su'ul khatimah, kesudahan yang jahat. Wal'iyazubillahi min zalik. Itu yang kita dah minta hari-hari, kena minta hari-hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dengan husnul khatimah. Minta kita hari selepas daripada semayang, kita minta Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sudahilah hari kaya kami ini dengan husnul khatimah. Kita tengok kadang-kadang saudara-saudara kawan kita yang mati dalam keadaan sujud, yang mati keadaan baca Al-Quran, yang mati keadaan bersalawat, dalam mati dalam keadaan nak pergi masjid surau, dan mati keadaan Allah Ta'ala bagi rezeki dengan kesudahan yang elok. Kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita seperti mana saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala berikan. Dan kita minta simpan, minta jauh daripada Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah, jahat kesudahan, tengah duk melakukan maksiat, wal'iyazubillah, tengah melakukan perkara yang Allah Ta'ala tegah, wal'iyazubillah, tengah melakukan perkara-perkara yang dosa-dosa besar, wal'iyazubillah. Takut mati ni kita tak tahu. Tarikh hidup kita tahu bila, tapi tarikh mati kita tak tahu bila kita akan mati. Tarikh hidup kita sekian-sekian hari bulan kita tahu, tapi tarikh mati kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak tetap. Allah Ta'ala tetapkan bila masa dan ketikanya. Apakah persediaan kita untuk menghadapi hari-hari sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita? Mana amalan-amalan sunat kita, mana amalan fardu kita,
Sempurnakah atau tak sempurna? Kita tilik, kita tepuk dada, tanya iman kita, adakah aku ni masih lagi lalai? Adakah aku masih tak menyempurnakan segala hukum-hukum yang difardukan ke atas diri aku ni? Apa pun yang penting kita kena menuntut ilmu, belajar. Sebab kita takut, yang dia kata tadilah, takut amalan-amalan kita tak terima. Ada kuliah-kuliah, ada pengajian-pengajian, mai datang. Jangan sibukkan diri kita dengan benda-benda yang lain. Rugi. Masa mana rugi? Kita duduk dalam kubur, minta kembali, farji'na na'mal salihat. Masa tu dah habis dah, tak boleh dah. Kita duduk dalam keadaan duduk dalam rumah bersendirian, kita nampak, ya Allah, aku yakin, sungguh aku percaya sungguh, duduk dunia ni aku tak apa yakin dah, ni aku yakin dah, aku lihat, aku tengok, kembalikanlah aku ya Allah ke dunia, aku nak buat amal soleh dah, aku tak buat benda-benda apa dah, aku nak duduk di sajadah dah, aku nak duduk masjid, aku nak surau dah. Ada Allah Ta'ala nak bagi dah kat kita peluang yang kedua. Tak ada. Sejarah tak ada lagi. Sejarah tak ada lagi untuk orang yang minta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi peluang kedua untuk kamu melakukan ibadat. Tak ada. Yang ada pergi tak kembali. Hak tu ada. Bawalah amalan-amalan masing-masing, bekalan masing-masing, bekalan cara di kubur, cara di kubur, bekalan cara di pada masyarakat, pada masyarakat. Berapa lagi step, langkah-langkah yang kita akan hadapi, berapa langkah, berapa step, berapa fasa yang kita lakukan. Dengan fasa dan hisab, syafaat, mizan, sirat. Berapa lagi? Sebelum kita nak last kali nak masuk syurga tu, berapa puluh tahun, berapa tahun kita tersadai pada masyarakat. Kita rasakan kita di dunia ni, aku umur 70, 80 dah, puasa apa dah. Tiba-tiba permulaan hidup kita ialah di alam kubur. Bukan kata siapa, saya sendiri. Untuk peringatan saya dan ibu-ibu ayah, mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita belajar, kita dapat ambil sebagai satu pengajaran untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan. Ingat, tanggungjawab kita banyak lagi. Tanggungjawab kita dengan anak-anak, seperti mana yang Allah Ta'ala kata, apa sabda Rasulullah, tiap-tiap kamu ialah pemimpin. Kita pemimpin dengan anak-anak kita. Adakah anak-anak kita dah lulus? Adakah anak-anak kita dah kita bagi dengan secukupnya ilmu agama yang kefarduan kat atas diri kita? Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak tuntut di akhirat nanti. Mudah-mudahan anak kita tak tuntut kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan isteri-isteri kita tak tuntut kita di akhirat nanti. Gaya kita nak masuk syurga, ada orang tarik belakang kita. Gaya kita nak masuk juga, ada benda anak kita tarik dengar, ya Allah, ya Tuhanku. Ni kita takut. Jangan kata kita rasa kita dah sempurna dah. Saya tu sendiri. Adakah jiran-jiran kita sempurna lagi? Kadang-kadang kita bersemayang, jiran duduk di jalan, ada kita ajak. Hak tu tuntutan yang akan dibuat di akhirat nanti. Bahkan benda-benda sikit kita lalu ke jalan, kita buat muka sombong dengan orang, orang tu akan tuntut kita di akhirat nanti. Zaman tu banyak lagi sangkutan kita di dunia ini yang akan dituntut di akhirat nanti. Walaupun kita rasa aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah zakat, aku dah sedekah, aku dah haji, tapi ada benda banyak lagi yang kita tak lakukan lagi. Banyak lagi. Banyak lagi yang kita tak lakukan. Mudah-mudahan benda-benda ni, tanggungjawab sangkut-sangkut ni, orang tak tentu kita di akhirat. Kita dah clear dah, kita dah selesai dah di dunia ni. Mudah-mudahan kita di akhirat
Kita duduk dalam keadaan orang yang sejahtera, orang yang duduk dalam lindungan Arash. Kita tengok pada para sahabat ni. Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya aku jadi sepertinya daun-daun kayu. Apabila berguluran jatuh ke bumi, maka tunggu saat dan ketiganya hancur, reput daun tu, Allah Ta'ala takkan nilai lagi dah. Sedangkan manusia, walaupun dah mati, dah reput tubuh badan, akan dibangkitkan semula dan akan diadili semula apa yang kamu lakukan di dunia ni. Walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala akan nilai, Allah Ta'ala akan adili. Orang panggil satu hari orang panggil mahkamah yang paling adil. Kita ni pemimpin-pemimpin cukup berat. Jangan kata kita satu kita alaskan, kita berebut dengan kepimpinan. Kita ingat satu hari nanti tu pasti akan berlaku. Yakin kita kepada Allah Ta'ala dengan dalil-dalil bukti bahawa satu hari akan ada hari pengadilan di Allah di pada masyarakat yang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah mahkamah-mahkamah yang kita boleh bagi rasuah. Tak ada mahkamah-mahkamah yang kita boleh bagi nak dapat kata kesenangan. Tak ada yang kata hakim-hakim yang kita boleh bagi suapan. Tak. Siapa lagi? Seadil-adilnya Allah Ta'ala akan adili. Mana? Bukti-bukti ni, segala anggota badan yang akan menjadi saksi, segala anggota badan yang akan jadi bukti, yang akan bercakap-cakap di hadapan Allah Ta'ala tentang kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, tentang kejahatan-kejahatan masa-masa yang kita lakukan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, hari itu di mana hari Allah Ta'ala tutup segala mulut-mulut kamu yang menjadi saksi ni, menjadi kaki, segala anggota badan yang akan bercakap-cakap menyaksikan perbuatan-perbuatan kamu di dunia. Bersedialah kita. Satu hari kita akan mendapi saat-saat dan kita percaya tak percaya, mau tak percaya, kita akan hadapi. Lambat atau cepat kita akan hadapi. Tunggu dan saat dan ketiganya. Dan kita sekarang duduk dalam dunia ni, duduk dalam waktu-waktu dah kata singkat dah, waktu-waktu kata nak terjenam dah, nak terjun dah, duduk parah-parah kata nak kata nak kemat dah, dengan tanda-tanda yang besar, dengan tanda-tanda yang apa lagi yang tak ada lagi, yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala turunkan supaya kita sedar dah. Sekarang ni tempat-tempat maksiat lagi juga, tempat-tempat hiburan lambak-lambak juga. Walaupun kita dah, Allah Ta'ala bagi dah tanda-tanda yang besar, Allah Ta'ala timbullah tanda-tanda yang akhir zaman. Tak ada dah kata tanda-tanda tu, nak tunggu kata tanda-tanda kiamat dah. Apa yang tak ada lagi? Kita tengok dengan wabak penyakit, dengan segala anak-anak, dengan mendahaka ibu bapa, dengan perzinaan anak-anak luar nikah, melambak-lambak, dengan peperangan, tanda-tanda tu, dengan wabak penyakit, banyak lagi yang Allah Ta'ala turunkan. Dah kata hujung ni, dah kata umur tu kalau nak terbakar tu, dah terbakar dah sebab umur dah, nak terbakar habis dah. Kalau kita, saya dan ibu-ibu bapa masih kita doa lagi, masih kita doa berangan-angan untuk menjadi harta benda lagi, masih kita doa berangan-angan nak pangkat darjat nama lagi, masih kita berangan-angan lagi untuk hidup lama lagi, sudahlah. Sampai dah masa dan ketiga dah untuk kita berubah. Bukan kata ibu-ibu bapa-bapa, saya sendiri, untuk sama-sama kita mengerti, untuk kita meningkatkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dalam golongan orang-orang yang masuk dalam syurga. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi setakat itu untuk pada malam ni. InsyaAllah kalau ada panjang umur, disihatkan tubuh badan,
kita akan berjumpa semula. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh malam ini dapat kita sampaikan dan kita dapat amalkan untuk diri kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, saya mohon kemaafan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jangan ada simpan di dalam hati-hati ibu-ibu ayah dah. Kok ada saya terkasar, saya mohon keampunan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliyaika wa ala ibadika salihin. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.